亲爱的姐妹们，平安！感谢上帝，我们可以在网上见面。Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa di online ini. 或在这个末世多灾多难的时代，有许多事情的发生是那么样的突然，是超乎我们的能力所能够克服的。可是让我们记得，我们的神是全能的神。Hidup di dalam zaman akhir ini, zaman yang begitu banyak kesulitan, banyak bencana, banyak hal-hal yang terjadi begitu mendadak tanpa persiapan kita. Hal yang terjadi, kesulitan-kesulitan itu banyak yang di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Namun janganlah kita lupa bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita angkat puji-pujian Allah Maha Kuasa. 我们来唱一首诗歌，上帝能行万事。Sore jemaat pingan. Selamat sore saudara sekalian dan juga seorang tunggal Bapak ya. Terima kasih ya. Ya. 我们来看两节的圣经 kita akan melihat dua ayat firman Tuhan. 约翰一书5章14、15两节. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Mandarin baca dulu ya, kemudian disusul sama bahasa Indonesia. 中文约翰福音约翰一书5章14、15 1、2、3。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。1 Yohanes pasal yang kelima ayat 14, 15. 1, 2 silakan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita. Jika kita meminta sesuatu kepadanya
menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kita masuk ke dalam doa， 我们同心祷告。天父上帝，我们求你帮助我们明白这两节圣经的意思。Bapa kami di dalam surga, ajar kami untuk mengerti makna dua ayat yang kami baca ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 圣经告诉我们说，我们祷告祈求，他就听我们。Alkitab berkata, kita minta kepada Tuhan dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. 可是上帝未必会用你的方法，未必会用我的方法，未必会用我们的方法来回应我们的祷告。Ya, Allah memang dengar doa kita, tetapi Allah tidak tentu memakai cara yang kita minta. Kita seringkali menentukan cara, mesti begini, mesti begitu. Ya, kita meminta, no problem. Tapi biar Allah menjadi Allah. Dia yang tetapkan mau pakai cara apa. Ya. 上帝会用他的方式来回应。Allah bisa menjawab, bisa meresponi doa kita dengan cara Tuhan sendiri. 在幕后，上帝会移动人，会用人，会用天气，会用事件，会用环境等等来做他要做的，为我们做最好的事，用他的方法，用奇妙的方法。Saudara, untuk meresponi, untuk mengabulkan doa kita, Tuhan bisa menggerakkan manusia, Tuhan bisa pakai cuaca, Tuhan juga bisa pakai suatu peristiwa, Tuhan bisa pakai keadaan dan lingkungan, ya, untuk melakukan hal yang terbaik buat kita, ya, hal yang terbaik buat kita. 所以呢，我先用2段的圣经来讲这个。Saya akan memakai 2 kisah di dalam Alkitab, kisah nyata untuk menerangkan ayat yang kita baca tadi. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Tuhan akan mendengar doa kita, tapi dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Karena Dia lebih tahu. Ya. 在列王记下，你们不必翻呀。列王记下第3章记载，以色列王有一个以色列王，他死了以后，那么过去向以色列称臣进攻的摩亚王就背叛以色列。Ada satu raja Israel, ya, pada waktu dia memerintah negara Moab yang di dekat dia itu, ya, yang negara tetangga, mengabdi kepada Israel, memberikan upeti. Namun setelah raja Israel itu meninggal, maka negara Moab bangkit berontak Israel. 那这个王呢，就是这个亚哈王yang mati ini adalah Raja Ahab. 他死了以后，他的儿子约兰 setelah dia mati, maka anaknya Yoram duduk di atas tahta meneruskan kerajaan bapaknya. 那么这个约兰做王的时候呢，他就联合南方的王犹大约沙法和另外一个国家以东王联合，所以这个阿哈王的儿子这个约兰他是北部的，跟南方的犹大王约沙法，还有联合另外的一个外国的以东王3王联合要打倒摩押，因为摩押反叛以色列。Jadi setelah kerajaan Moab bangkit berontak kepada Israel, maka anak Raja Ahab yang sudah meninggal, anaknya Yoram, dia lihat ini Moab udah berontak, ya. Kemudian ini Raja Yoram yang di utara Israel, dia menggabungkan, ya, mengajak raja yang di selatan Israel juga, tapi namanya Yehuda, jadi utara sama selatan bergabung
masih menggandeng satu negara yang di luar, yaitu negara Edom. Jadi 3 raja ini mau bergabung, mau menghajar Moab. 所以呢，这个三个国家的军队呢，走了7天之后呢，没有水喝，到了一个地方没有水喝。Jadi 3 raja ini, yang utara Yoram, selatan Yosafat, Edom, mereka gabung 3 negara ini. Mereka jalan mau perang kan ya, mereka pergi jalan 7 hari, kemudian di tempat itu nggak ada air. Jangan bilang perang ya, hidup aja susah ya kalau nggak ada air ya. Jadi ternaknya juga nggak ada air minum, dan tentara-tentara juga nggak ada air minum, cuma panah. Bagaimana? 所以这个南方的王约沙法就说：“我们去问先知以利沙，看看神怎么带领。” Ya. Jadi Raja Selatan Yosafat bilang, kita tanya abdi Allah, yaitu Nabi Elisa. Minta dia doakan, tanya Tuhan, bagaimana ini kita mau perang, nggak ada air, boro-boro menang, kita sendiri susah hidup nih. Ya. 所以以利沙就祷告寻求上帝，上帝就指示以利沙一些事。Jadi Nabi Elisa, abdi Allah ini berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini 3 raja nih yang mau perang sama Moab, tapi mereka nggak ada air, bagaimana? Tuhan beritahu kepada nabinya Elisa. 上帝对以利沙说：“你叫那个3个王在山谷里面挖很多的沟，挖很多的沟，沟是要有水，但是呢，上帝说没有风，没有雨，以后这个山谷会充满水，那么山谷的这个沟呢也会充满水。” Jadi Tuhan berkata kepada Nabi Elisa, kasih tahu tuh 3 raja ya, di lembah itu bikin banyak parit, bikin got yang banyak, bikin banyak parit. Nah nanti nih, walaupun nggak hujan, nggak angin, bisa ada air. Lucu ya, nggak hujan, nggak angin, bisa ada air. Memenuhi lembah itu pasti parit-parit itu juga kan penuh dengan air. Jadi kami menjual, maka mereka gali ya, bikin parit. 第2天早上 pagi harinya, 然后怎么样呢？第2天早上，上帝说：“我要把摩押王，我听你们的祷告，我要把摩押王交在你们的手中。” Besok kata Tuhan, ya kepada Nabi Elisa, ya, kasih tahu 3 raja ini. Besok saya akan menyerahkan negara Moab, Raja Moab dan tentara-tentaranya kepada kalian, 3 raja yang bergabung itu. 所以呢，结果怎么样呢？摩押的众人听见3个王联合要攻打他们， jadi Raja Moab dengar ada 3 raja ini bergabung mau hajar Moab, ya. 结果怎么样呢？哇！ 这个摩押王就叫他国家里面所有能够打仗的，老的也好，少的也好，能够拿武器能够打仗的出来，要面对这个3个王。Jadi setelah Raja Moab dengar ada 3 raja bergabung, ya, menghajar mereka, maka dia kasih tahu ya di negaranya itu, di negara Moab, ya, semua orang yang masih kuat berperang, mungkin usia udah lanjut masih kuat perang, masih bisa pegang pedang, berkumpul mau menghadapi 3 raja ini. Krisis kan ini, seperti itu. 好了，要准备打仗了，下打仗的哪一天呢？打仗之前呢，水满了水，真的山谷里面没有风没有雨，就有很多这个水充满这个山谷，也充满了这个沟。Seperti apa kata Tuhan, ya, datanglah air yang besar sekali, ya, memenuhi lembah itu. Lembah penuh pasti parit-paritnya juga penuh air, ya, itu malam harinya. 所以到了第2天早上呢，阳光出来的时候，那个阳光就照在那个水面上，是不是？besok pagi hari kan ada sinar matahari. Jadi sinar matahari itu kan menyinari
air yang di lembah itu kan, yang di lembah itu air yang diparit-parit juga itu juga penuh air.很奇妙，sangat ajaib sekali. 上帝就叫摩亚人的军队的眼睛看见这个被阳光照射的这个山谷啊、水沟啊，这个是水，他们所看见的是红色的，好像血一样。Tuhan bekerja, mata tentara Moab melihat air yang disinari oleh matahari itu merah, airnya putih. Tapi tentara-tentara Moab itu melihat air itu merah seperti darah. 所以呢，他们说这个是血啊。mereka saling berkata orang-orang ini darah. 为什么呢？ Mengapa? 所以摩亚人就自己想， tentara-tentara Moab mikirnya sendiri. 他们说一定是三个王不和睦，彼此打架，彼此残杀。所以呢，这个沟里面的充满了人的血啊。那么这样呢，他说他们上网既然是以前是所有联合，现在是他们自己互相打、互相残杀，以至于很多水，一定是他们死的就死了嘛，逃的就逃，留下很多东西我们可以抢。Jadi orang Moab bagaimana melihat itu air yang seperti darah? Mereka saling bilang ini pasti nih 3 raja tadinya kan mau kompak nih, gabungan mau hajar kita nih. Ternyata mereka nih saling gontok-gontokan, nggak tahu kali nggak cocok kali ini, ya. Jadi pada hari itu gontok-gontokan pada tentara semua, jadi main bunuh-bunuhan, makanya pada mati itu, pada penuh darah di situ. Nah kalau mereka mati penuh darah, jadi benar yang mati-mati, yang ngabur mesti ngabur udah pecah aja, pasti meninggalkan banyak barang. Mari kita jarah, ini, kesenangan nih orang-orang Moab, ya. Nah. 然后怎么样呢？然后他们就到以色列的营中， jadi tentara Moab ini pergi ke perkemahan orang Israel, pergi ke sarang, pasti banyak mati nih dipikirin, ya, 一定很多人死掉。你知道吗？在那个时候，当他们走到以色列营中的时候， waktu mereka pergi ke perkemahan orang-orang Israel， ya， 以色列人就起来了，就攻打摩亚。 Dia pikir itu pada mati kali, tapi apa mau orang tentara Israel bangkit, pukul orang, serang orang Moab, kaget tuh, takut. Wah, 结果怎么样呢？ kota-kota 这个摩亚的城市呢被捣毁， kota-kota orang-orang Moab, negara Moab itu dihancurkan. Moab tahu cakap, salah nih. Ternyata mereka mati loh, ya. Jadi dia lihat ke kota-kotanya yang di negaranya ini, kotanya dia digempur. Jadi dia tahu, 3王3比1我一定输，3 lawan 1， pasti kita orang Moab kalah, ya. 所以他们就逃走， orang Moab lari, ya. Mereka memilih 700 orang untuk mau menerobos, tapi nggak terobos. Jadi daripada mati bagaimana? 所以 摩亚人他们不是神的子民， orang Moab bukan umat Tuhan ya. 在困难的时候他们怎么样？ waktu susah bagaimana？ 摩亚王就把他的长子杀掉， 献祭给他们的神明， 希望能够打胜仗。 Jadi raja Moab itu membunuh, menyembelih anak sulungnya, dipersembahkan menjadi korban supaya dewa mereka menolongi mereka. 能够吗？当然不能够。 所以呢，我们看见这个是第一个圣经的这个故事。Ini kisah nyata yang saya katakan bahwa Tuhan mendengar doa orang Israel, ya, kasih mereka kemenangan, tapi bukan cara yang mereka pikir, ya, tapi cara yang begitu ajaib, ya, supaya musuh sendiri ada satu pikiran tanggapan yang salah, 让仇敌自己有错误的 看见， 错误的解释， ya. Jadi karena pikiran yang salah, pikir udah mati, itu banyak mati, diserang, apa mau? Kalau mereka terjeblos. Nah, 是神的方法， 但是神的方法很多， cara Tuhan itu banyak, bukan dia punya cara itu aja.
Maka jangan suka nentuin Tuhan. 不要规定要这个要那个，不要。Ya. 上帝是上帝嘛， Tuhan adalah Allah, dia suka segala hikmah. Pokoknya kita minta, terserah bagaimana Tuhan pakai caranya. Contoh yang kedua， 第二个这个历史的记载，就是说也是在列王记下，有一个国家。就是亚兰国，亚兰国常常跟以色列打仗。Pada waktu itu ada satu negara namanya negara Aram. Negara Aram ini sering perang sama orang Israel. Negara Aram ini juga jadi rongrongan orang Israel. 在亚兰国里面有一个元帅叫做乃曼。Di negara Aram ini ada seorang panglima, ya, ini bukan Israel ya, panglima namanya Naaman. Naaman ini sangat disayang majikannya, raja sayang. Kenapa? Karena dia berjasa. 这个亚兰国的王啊，非常喜欢乃曼这个元帅。为什么？因为他立很多功，他为国家打了很多胜仗。Jadi Naaman ini seorang jenderal panglima ya, dia sering berperang, meraih kemenangan untuk negaranya. Maka raja sayang sekali sama dia. 除了王，他就是第二位。selain raja Naaman nomor 2， 可是好景不在，不常在。namun keadaan yang baik nggak selalu ada。有一天，这个亚兰国的元帅这个乃曼得了不治之病，麻风。Ada suatu hari, Panglima Jenderal Naaman ini dapat penyakit yang nggak bisa tersembuh, bukan COVID. Kusta zaman sekarang juga susah ya disembuhkan, apalagi zaman dulu. Itu mafong ini 很可怕，不要说过去，现在也是很可怕。所以怎么样呢？乃曼的家里有一个小的女佣人，是这个亚兰国打以色列国的时候，以色列打败，他就掳了一个以色列的女孩子，不知道爸爸妈妈打仗人吃散了，掳了一个小女孩到他家里面，做乃曼的太太，这个祖母乃曼的太太的服侍。Jadi saudara tadi kan saya katakan nih, ya, negara Arab sering menjadi rongrongan buat Israel. Nah, di rumah Jenderal Naaman ini ada seorang pembantu kecil, anak kecil, ya, perempuan, orang Israel. Kok bisa? Karena pada suatu kali waktu di dalam peperangan itu sering kan Israel sama Arab sering perang nih, ya. Nah, Israel kalah pada waktu itu. Nah, si Raja Aram ini, tentaranya si Naaman, waktu perang, dia menjara seorang anak perempuan yang kecil. Nama perang bapaknya nggak tahu kemana, mamanya nggak tahu kemana, ditinggalin nyaman, dicomot, dibawa pulang. Dibawa pulang kan dia kan orang yang kalah perang, ya. Jadi untuk merawat, mengurus istri nyonyanya jenderal, nyonyanya si Naaman ini. 现在乃曼生马蜂病，马蜂病很可怕。Naaman ya dapat penyakit kusta itu sangat mengerikan. 他是有地位、有权国王最爱的，什么医生都看了，都得医治。Namanya seorang jenderal kesayangan raja, orang nomor 2 di negara Arab itu, ya, banyak duit, pasti kita dokter sana sini nggak sembuh saudara. 所以那个时候小女孩，以色列的小女孩就对乃曼的妻子说：“她说我巴不得这个主人啊能够到撒玛利亚。” 就是北国以色列国的首都撒玛利亚，到那边去有先知。Jadi anak perempuan yang kecil itu bilang kepada nyonyanya, kasih tahu bapak, biar bapak pergi ke Samaria. Samaria adalah ibu kota Israel di utara, ingat ya. Utara namanya Israel, selatan namanya Yehuda. Ya. Pergi ke utara, ibu kotanya Samaria. Ngapain? Di situ ada seorang abdi Allah. Di situ ada seorang nabi. Dia bisa menyembuhkan. 所以乃曼呢就告诉他的主人，告诉国王，我家里那个小女孩子说，在以色列有先知能够医治我。所以国王说好，
你去，我给你写一个推荐信。Jadi raja dengar begitu senang. Oke, you pergi, saya tulis surat rekomendasi kepada Raja Israel supaya dia menyembuhkan itu. 所以哪边就去了，待了很多人。Kalau orang gedean kan pergi banyak berayang gitu ya. Oh banyak ininya yang ikut tuh gitu ya. Bawa banyak duit lah, bawa banyak apalah gitu ya. Kalau baik kan kasih persen dong dokternya ya. Jadi dapat surat rekomendasi dari raja. 所以这个亚兰国的王就写信给以色列王，他说：“我的人啊，到你的国家，你要医治他。” Jadi Raja Aram itu bilang sama Raja Israel, nih jenderal saya ya ke tempat kamu, kamu harus sembuhin dia. Kaget kan? Israel, 我其实上帝，emang saya Tuhan？ 哇，一定是这个亚兰国的王一定要跟我找事情，跟我过不去。Jadi pikiran Raja Israel itu, emang saya dewa, saya Tuhan, mana bisa saya sembuhkan? Pasti dia mau cari gara-gara nih, dia mau cari urusan sama saya nih. 在犹豫，在说以色列离开上帝，没有好好的信主，所以国家很弱。Sekali lagi saudara, kenapa Israel begitu takut? Karena mereka banyak raja-raja Israel tidak hormat kepada Tuhan. Percaya sih percaya, tapi tidak menghormati Tuhan. Maka takut, negaranya lemah. Dia ketakutan lah. 这件事被神的仆人以利沙听见。Perkara ini kedengaran masuk ke kuping abdi Allah Elisa, dia dengar. 所以以利沙就差派人去见国王。Elisa mengirim orang pergi menemui Raja Israel. 你不要怕，我说takut。你就叫那个将军来到我的家， suruh itu jenderal Naaman datang ke rumah saya。王就告诉他，我不能够啊，但是有一个先知，saya nggak bisa nih, tapi ada abdi Allah nih Elisa menyuruh tuan jenderal pergi ke rumahnya， saya就去。到了以利沙的家，sampai di rumah Elisa， 这个乃曼nih， 虽然他是将军，他也是很礼貌，他尊重。Walaupun dia jenderal itu sakit atau nggak perlu dia. Jadi sampai ke rumah Elisa, dia hormat, dia berdiri di depan pintu. Tasya, dia pikir, Elisa ingin tahu kan, Elisa pasti tahu, pasti keluar dong, rumahnya dong, ya kan, keluar gitu ya. Lalu bagaimana? 一定是出来嘛，接我大将军嘛，出来啊，一定是在我身边的摸一摸我，摇一摇。Dia pikir Elisa ini hamba Tuhan, abdi Allah, pasti keluar nyambut. Udah nyambut pasti nih di tempat saya ini dia pegang-pegang saya. Dia lupa dia Ustaz, kayaknya dipegang-pegang. Ini wah sejahtera, wah ini apa nih, panglima jenderal, pasti dia keluar. Wan-wan siang tahu, dia nggak kepikir sama sekali. Elisa pun keluar, Elisa nggak keluar. Suara anak buahnya pembantu juga muridnya ya, murid. Kayak sekolah STT Iman, dosen nyuruh muridnya kan, gitu. Ya. Keluar kasih tahu dia, cukup sekolah, nggak keluar loh si Elisa, nyuruh bawahannya. 叫他去在约旦河洗澡7次， suruh dia pergi ke sungai Yordan mandi 7 kali, mandi 7 kali. Shock lah. 这个乃曼呢？他一直吃惊 ，shock 3 kali dia, 3 kali shock. 第一次Elisa 不出来， yang pertama shock, nggak keluar itu Elisa. 第二次pikir bisa megang-megang di sini, nggak dimegang, shock juga. 第3次shock, nggak keluar, suruh mandi 3 kali. 他说就这里。 Mandi di sungai Yordan 7 kali. Emang di negara saya nggak ada sungai. Di negara saya ada sungai, sungai Abana, sungai Parpar, airnya itu bersih. 我家的河比越南河的水更清。Udah tahu kan sungai Yordan? Ya begitu sungai, airnya nggak jernih tau nggak? Nggak kotor sih, tapi nggak jernih. Ini dengan Abana, Parpar itu lebih bagus daripada Yordan. Ngapain saya mandi di sini? Malah dia pulang. Mau
tapi berayang-berayang nyanyi他的随从就劝他nasihati，他说先知如果叫你做事，你岂可不做呢？ Kalau abdi Allah nyuruh, mana boleh nggak diurusin, mana boleh nggak diladenin.而且何况他叫你不是做难的事，叫你洗澡。Dan yang disuruh bukan urusan yang susah， mandi。人就是这样子，在没有办法之中也听话。Orang kalau udah nggak berdaya ya, nurut aja deh. Ayo mau diapain? Ya kan? Pulang, mandi. 一次。 2 次, 3 次, 4 次, 1 kali mandi, 2 kali, nggak tahu mandi begini-begini kali ya, gitu ya, sampai 7 kali. Ini tahu ah? Tahu nggak bagaimana? Saya nggak mau ngomong ya, lihat Alkitab sendiri buka. Kitab Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja pasal 5. 你看，列王记下第5章。 列王记下第5章 udah mandi 7 kali kayak apa dia? 列王记下第5章第14节 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-5 ya 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-14. Pasal 5 ayat 14。怎么说呢？来，中文怎么说呢？于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴7回，他的肉复原，好像小孩子的肉，他就洁净了。ayat 14, mari 1, 2, silakan. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kulit anak bagaimana tubuhnya? Licin. Makanya teman gak cium-cium baby itu pilih. Aduh, dagingnya muda sekali gitu ya. Bisa, ya daging muda bang, coba kalau jenderal coba ciamcin orang kalau perang zaman dulu mungkin kebacok ini hidupannya gitu ya, itu kan kasar gitu ya orang-orang. Sekarang bisa kayak anak kecil, bisa kebayang nggak? Lebih bagus daripada belum sakit tau nggak? Pi从前他们的马蜂比较更好， cara Tuhan, ya. Bukan cara manusia ya. Oh keluar ya, keluar. Oh ya jenderal ya gitu ya. Oh pegang-pegang ya, tak bisa ya. Mandi 7 kali, kurang 7 nggak bisa. 上帝听我们的祷告, Tuhan dengar doa kita. Jangan suka nentuin Tuhan. 你不要规定神要用什么方法，他有他的方法，而且他的方法不是每次都是一样。Cara Tuhan itu juga bukan setiap kali sama. Tuhan sumber daripada segala hikmat, 它是一个创新的。Tuhan itu adalah apa? Punya kreatif. Maka manusia yang diciptakan oleh Tuhan kita punya kreativitas kan? Kenapa? Karena kita diciptakan menurut peta dan teladan Tuhan. 上帝是用他的形象造人，上帝是智慧的，我们人也有智慧，当然我们的智慧在他下面。Allah itu adalah sumber segala hikmat. Maka manusia yang diciptakan menurut peta dan teladannya pasti ada hikmat. Tentu hikmat kita jauh di bawah Tuhan, ya kan? 上帝给人什么？上帝给人幽默kan? Itu 上帝幽默。Tuhan memberikan apa? Humor, jiwa humor kepada manusia. Karena Tuhan humor. Lihat baca Alkitab saya kadang-kadang ketawa sendiri, Tuhan humor. Ayo, 上帝是蛮有创造力的。Tuhan itu penuh dengan kreativitas。所以再次说。不要规定神要用你的方法，要用我的方法，他有他的方法，让神做神。Saudara jangan pernah kita menetapkan cara untuk Tuhan. Jadikanlah Tuhan adalah Tuhan. Dia adalah yang mengetahui segala-galanya. 哦，你说那是以前的事，
Mungkin itu cerita Alkitab dulu kali, sekarang mana ada kayak begitu. 上帝是做了今日直到永远不改变的。Itu kisah nyata, kisah yang tadi dua ya, kisah nyata, kisah di sejarah. Seringkali kita anak Tuhan bilang ini, itu mah dulu nggak ada yang sekarang. 但是从前现在没有。最后的一个故事，实在的故事，terakhir kisah nyata. 有一个医生叫亚伯拉罕，ada seorang dokter namanya Dokter Abraham， 是一位很出名的癌症专家，seorang pakar tumor， seorang pakar kanker dokter。有一次呢，他到外面去开会，satu kali dia mau ikut konferensi di luar kota。那么坐飞机，飞机呢发生了障碍，出状况，不得已在最靠近的机场着陆。di penerbangan itu terjadi sesuatu penghalang, ya, halangan, mau tidak mau harus dia melanding di bandara yang paling dekat pada waktu itu. 所以呢，这个医生呢，他很担心赶不进这个会议。Jadi dia ini Dr. Abraham ya, dia sangat khawatir sekali, aduh, keburu nggak nih begini nih, kan tertunda seperti itu. 所以他就租了一辆 taxi 要到开会的城市， ya. Maka udah sampai di bandara itu dia sewa taksi dan sewa mobil pergi ke kota di mana dia mau ikut konferensi. 可是呢，在路上有暴风雨，所以他们迷路。Di tengah jalan itu ada angin badai keras sekali, jadi nyasar ini kan burung nggak bisa dilihat ya, jadi sesat nyasar. 那么在大雨中呢，在迷路的当中呢，他们遇到了一个破烂不堪的房子。Jadi di dalam waktu nyasar itu sesat, mereka menemukan satu rumah yang berombeng bentuk. Itu rumah orang miskin ya, rumah rombeng. 那么他就这个房子里面的女主人呢，就让这个医生呢就进到里面避雨。Jadi yang punya rumah itu majikannya nyonya rumah itu PKT ya, jadi dia juga matanya dokter kan ya, jadi suruh masuk dah menghindari hujan itu. 那么这个医生呢就在那个家里面，他就看见这个女人呢，这个妇女她有一个小的婴孩她在婴孩的旁边，她就祷告。Dia lihat ini ibu-ibu muda ya. Ada di rumahnya itu ada satu baby, ada ranjang. Nah, si ibu muda ini berdoa di pinggir ranjang anaknya yang masih bayi. 这个亚伯拉罕医生虽然名字叫亚伯拉罕ya，他不太相信上帝。Namanya Abraham ya, tapi dia nggak begitu percaya Tuhan. Ya gitu-gitu dari agamanya, tapi dia nggak care, nggak concern sama ini ya. 对宗教不是很真诚的。terhadap agama gitu, dia nggak terlalu tertarik lah, ya. 那么，因为他看见这个女人呢，在很努力祷告，呀，祷告，他就问这个女人：“你祷告些什么？你祷告些什么？你要从神那里得到什么？” Jadi dia lihat ini ibu muda yang berdoa di pinggirannya anak. Dia tanya si ibu itu, "Ibu, kamu mendoakan apa? Kamu minta apa sih sama Tuhan?" Padahal dia nggak gitu percaya sama Tuhan, cuma dia penasaran dan karena nggak ada kerjaan yang lain kan ya. Jadi ibu minta apa sama Tuhan? 所以这个女人说：“她说我的孩子这个小 baby cancer， ini anak saya kanker。有人建议，ada orang kasih tahu saya去看一个很出名的kanker医生，就是亚伯拉罕，能够治好这个孩子。Jadi ibu muda itu bilang, saya sih pernah dengar nih ada pakar dokter kanker namanya Abraham, dia bisa menyembuhkan anak. 他说，但是我很穷啊，我没有足够的钱来负责这个费用， saya miskin, saya juga nggak bisa pergi, apalagi undang dokter datang, saya mana mampu. Ya bagaimana jawab pintarnya juga saya nggak mampu. 医生听了就大声说：“上帝是伟大的。” Kaget Dokter Abraham. Dia nggak tahan ya, dia sampai dia berseru, dia bilang Allah itu besar dan agung. Biarlah
之前发生的事件，因为上帝听祷告。Kenapa terjadi peristiwa itu? Kenapa pesawat itu ada halangan? Ya, sampai dia mesti berhenti di bandara yang paling dekat, bandara kecil. Ya, udah gitu dia sewa mobil. Kenapa hujan begitu lebat sehingga nggak bisa lihat dengan jelas, sehingga nyasar. 是上帝给我机会。Ini adalah Tuhan kasih saya, Dr. Abraham, kesempatan 医治这个孩子，menyembuhkan anaknya. Tapi 更重要的 lebih penting lagi apa? 叫我摆脱追求物质、追求事业的束缚。Dia bilang, bukan saja saya dikasih kesempatan menyembuhkan anak ini, bahkan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk lepas daripada ikatan-ikatan untuk mengejar materi, ikatan-ikatan untuk mengejar karier saya. Saya terlalu mementingkan karier saya terlalu mementingkan materi, sehingga agama, sehingga kepercayaan saya tidak pedulikan. Tapi saya sekarang lihat Allah itu besar hati. 上帝给我机会帮助一个贫穷无助的妇人。Tuhan kasih ke saya kesempatan untuk menolong seorang ibu yang miskin yang nggak mampu, tapi anaknya sakit. Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani dia. 我们同心祷告， kita masuk dalam doa. 我不知道你是不是也有这样的经历， saya tidak tahu apakah saudara sekalian mempunyai pengalaman seperti ini. 亲爱的天父，你是奇妙的神， Bapa Surgawi, Engkau adalah Allah yang ajaib. 虽然有的时候我们不明白你的作为， walaupun ada kalanya kami tidak mengerti karya Tuhan， 有的时候我们还怀疑你没有听见我们的祷告， ada kalanya kami masih meragukan, kami masih kurang percaya bahwa Allah, Engkau mendengar doa kami. 但你是信实的主， namun Engkau Tuhan adalah Allah yang setia. 你的应许也不落空， janji Tuhan juga tidak pernah menjadi kosong. 你行启示并不是按照我们的意思， Engkau melakukan perkara yang ajaib bukan menurut kemauan kami, 但是却从来不让我们失望， walaupun bukan menurut apa yang kami inginkan, tetapi Engkau tidak mengecewakan kami. 天父，我们感谢你宝贵的应许和丰盛的恩典。 Tuhan, kami berterima kasih untuk janji Tuhan yang begitu berharga dan anugerah Tuhan yang berkelimpahan. 你供应我们身体心灵的需要， Engkau memberikan kecukupan, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani buat kami. 我们祷告奉耶稣基督的名， doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 今天的信息告诉我们，我们祷告，我们祈求，上帝会垂听，上帝会应允，可是不一定照着我们所想的办法。有的时候神会很快的垂听、应允、成就，有的时候神会单延。当神尚未应允、尚未成就的时候，不要说他不垂听，因为到了时候他必成就。 Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, yaitu waktu kita berdoa, waktu kita memohon, Allah mendengar. Namun tidak tentu menurut apa yang kita pikirkan. Cara-cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Ada kalanya Tuhan cepat mendengar doa kita, mengabulkan permohonan kita. Ada kalanya sepertinya Tuhan lambat. Tatkala doa kita belum terkabul, jangan berkata bahwa Tuhan tidak mendengar doa. Karena pada saatnya tiba, Allah akan menggenapi, mengabulkan apa yang kita rindukan. Mari kita angkat satu puji-pujian. Belum terjawab. 我们来唱一首诗歌，尚未
蒙应允。